Okay ya. So, Assalamualaikum semua. So, hari ni kita akan continue kita punya kelas kita dengan buat sikit asyik lagi lah ya. Okay, hari ni untuk tutorial ni kita akan bincangkan soalan number 5 lah ya. Soalan number 5. Tinggal number 5 and number 6 je lah lagi, lepas tu tinggal soalan objektif ya. Untuk number 5 dengan number 6 ni, soalan dia adalah berkaitan dengan what we call as chemical properties lah ya. Kita ada soalan chemical properties lah ya. Okay, chemical properties ni sebenarnya kita ada chemical properties and also preparation lah ya. Preparation of carboxylic acid ya. Preparation of carboxylic acid and the chemical properties lah ya. Okay. Jadi sebelum kita menjawab soalan, saya akan brief sedikit lah kamu tentang how to prepare the carboxylic acid ya. Okay. So kalau kita tengok carboxylic acid, kita boleh prepare dia dari oxidation of primary alcohol. Kita boleh prepare dia daripada oxidation menggunakan primary alcohol. Ini contohnya, katalah kita ada compound ini. Ni kan. Ini adalah etanol lah ya. Etanol, macam mana kita nak menukarkan dia menjadi carboxylic acid. This is ethanoic acid lah ataupun acetic acid ya. Ethanoic acid. This is ethanol. Okay. So, apa yang kita buat ialah kita akan tindak balaskan dia dengan strong oxidizing agent. Gunakan strong oxidizing agent. Kena ingatlah, strong oxidizing agent yang kita ada adalah K2Cr2O7. Ni dichromate lah. Any dichromate ya. Okay. K2Cr2O7 ataupun Na2Cr2O7 ataupun chromic acid lah. Ini semuanya adalah strong oxidizing agent and also the KMnO4. All the oxidizing agent ni, strong oxidizing agent ni, dia boleh menukarkan ethanol ya, menjadi carboxylic acid primary. Primary alcohol lah ya, primary alcohol. Semua strong oxidizing agent boleh menukarkan primary alcohol menjadi ethanoic acid yang sepadan lah. Contohnya, kalau kita ada etanol, kita boleh tukarkan dia menjadi ethanoic acid. Kalau kita ada propanol, dia akan ditukarkan menjadi propanoic acid lah ya. Macam itulah. Okay. Dengan syarat we have to use the strong oxidizing agent. Ya, jangan pakai mild oxidizing agent. Okay. Kemudian oxidation of aldehyde. Oxidation of aldehyde juga menukarkan aldehyde ya. Aldehyde boleh ditukarkan menjadi carboxylic acid pada bahagian yang ada C double bond OH lah. Sama juga dengan etanol, bahagian mana yang akan ditukarkan menjadi carboxylic acid adalah pada bahagian karbon yang ada OH ni. Karbon yang ada OH boleh ditukarkan menjadi carboxyl ya. Sama juga pada bahagian karbonil dalam aldehyde boleh ditukarkan menjadi COOH oleh strong oxidizing agent ya. Macam itulah. Alright. So itu kita ada preparation. Okay, seterusnya mari kita lihat chemical properties of carboxylic acid. Okay. So chemical properties yang pertama ialah kita ada reaction of carboxylic acid ya, reaction of carboxylic acid dengan metal. Dengan metal lah. Metal that come from group 1 and group 2 lah. Itu saja dalam syllabus kita. Tak ada datang ni daripada group 3 ke group 13 ke, no, tak ada ya. Transition ke, tak ada ya. Okay. Jadi dalam tindak balas ini, apa yang kita perlu tahu ialah apabila carboxylic acid react dengan metal ya, dia akan menghasilkan salt, okay, and also
hydrogen gas. Dia boleh hasilkan dua ni lah, garam dan juga gas hidrogen lah. Ya, macam tu. Okey. Apa yang perlu kamu buat, ya, kebiasaan soalan, ya, dia tanya kamu lah reaction dia, ya, reaction. Okey. So kalau kita tengok reaction untuk carboxylic acid with sekejap saya nak guna pen. Okey. Kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan contohnya group 1, ya. Kita kena tahu macam mana cara menuliskan equation lah, ya. Contohnya katalah kita ada propanol macam ni. Kan? Alkohol. Sorry. Awak tak maaf. Saya tidak. Okey. Okey. Setelah kita ada propanoic acid. Okey. Setelah kita ada reaction of propanoic acid dengan elemen metal daripada group 1. Contohnya potasium lah, ya. Apa terjadi ialah nanti H ni nanti dia akan singkirkan keluar. O yang bonded kepada H dia akan jadi anion pada bahagian tersebut lah. So dia akan dapat CH3, CH2, CO ni kan. Sebenarnya dia adalah double bond kepada O lah. Lepas tu kita ada O. Okey. Macam tu lah. Dapat macam ni lah. And H ni nanti dia akan keluar sebagai hydrogen gas. Ni boleh dibalancekan lah, ya. Kalau nak balance boleh balancekan, ya. Kalau tak nak pun boleh ditinggalkan. Macam tu sajalah, ya. Tapi sebab dia menyerupai kimia fizikal, physical chemistry, dan better kamu balancekan lah, ya. Better kita balancekan lah dalam kes soalan ini, ya. Soalan ni dia biasanya organik tak perlu balance. Tapi yang ni kalau nak balance is better, ya. Okey, kalau dengan elemen daripada group 2, kita ada CH3, CH2, C double bond O, OH kan. React dengan Mg. So Mg ni group 2. So dia nanti cation dia dalam salt, ya. Cation dia dalam salt akan jadi 2 plus lah, ya. Jadi kalau kita ada CH3, CH2, C double bond O, O minus, tak balance charge dia kan. So apa buat ialah you have to multiply by 2 pada keseluruhan organic anion tu sebutlah. And also produce hydrogen gas. This is reaction lah yang berlaku di antara carboxylic acid dan metal daripada group 1 and also group 2 lah, ya. Contoh, ya. Ya. Alright, next. Kita tidak balas yang pertama, kemudian tidak balas dengan base. So tidak balaskan dia dengan base. Okay. Reaction of carboxylic acid with base. Okay, reaction with base, ya. Reaction with base tak kisahlah sama ada dia strong base atau weak base lah. Sodium dichromate dengan sodium bicarbonate ni, sodium carbonate dengan sodium bicarbonate ni dia adalah sejenis base yang lemah sikit lah, ya, compare dengan NaOH, ya. Bukan lemah lah, maksudnya dia dari segi base tu dia lebih rendah lah basic dia, ya. Okay. So sama ada react dengan sodium hydroxide, ya, ataupun sodium carbonate ni, dia akan menghasilkan garam juga yang pertama. Okey. Tapi kalau dengan NaOH, apa yang kita akan dapat dia punya side product tu adalah
H2O. Tapi kalau ada karbonat-karbonat ni, selain daripada salt, dia akan yang ni dengan NaOH dia akan hasilkan salt dan air. Tapi kalau ada karbonat, dia akan hasilkan salt, H2O and also carbon dioxide. So kamu kena tahu balancekan lah dia, ya. Okay. Contohnya katalah saya ada, let's say saya ada kita tengok sikit. Okay. Okay. Kita reactkan dia dengan, okay. Contohnya katalah kita ada propanoic acid. Okay, kita tindak balaskan dia dengan NaOH dengan hydroxide. Dengan hydroxide dia akan menghasilkan salt, CH3, CH2, C double bond OO, Na lah. Menghasilkan garam lah kat sini, ya. Dan juga air. Tetapi kalau dengan karbonat, okay, contohnya CH3, CH2, C double bond OOH, okay, dengan Na2, CO3. Yang ni dia akan menghasilkan salt, CH3, CH2, C double bond ONA dan juga H2O dan juga CO2. Gas carbon dioxide lah, ya. Okay. Contohnya kalau kita tengok, tindak balas yang ni. Siapa? Ayo. Hilang. Okay. Hilang saya punya benda lah tadi ni. Okay. Contohnya yang ni, kita ada tindak balaskan dia dengan karbonat ni. Dia akan hasilkan salt, H2O dan juga carbon dioxide lah. Okay ya. Contoh ya. Okay. Okay. Ini contoh lain lah. Kita ada ethanoic acid, tindak balaskan dengan sodium karbonat. Dapat garam, air dan juga carbon dioxide lah. Okay. The last one, the last reaction kita ada adalah esterification. Okay. Jadi kita tahu bahawa carboxylic acid ni boleh react dengan alkohol. Carboxylic acid boleh direaktkan dengan alkohol dalam catalyst acid, ya. Normally we can use sulfuric acid lah, ya. Okay, untuk menghasilkan ester lah, ya. Menghasilkan ester yang bau wangi, ya. So ini sajalah nota tentang carboxylic acid. Okay, mari kita tengok soalan tutorial lah. Okay, mari kita tengok soalan tutorial. Okay. Okay. Alright, jadi kita tengok soalan number 5 ni. Show how the following compound can be converted. Okay, kita nak tukarkan daripada butanol. Ni butanol. Kita nak tukarkan dia menjadi butanoic acid. Apa kita buat ialah kita kena tambahkan dia kepada strong oxidizing agent. Ya. Sama juga propanal menjadi propanoic acid. Daripada propanal, if you want to change to propanoic acid, then juga reaktkan dengan oxidizing agent. Ya, itu je lah. Ya. Ini soalan conversion lah biasanya. Ini melibatkan soalan conversion. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita nak tukarkan daripada etin. Ya, daripada etin. Daripada etin CH2 double bond CH2. Kita nak tukarkan dia menjadi ethanoic acid. CH3 C double bond OOH. Dia tak sama macam nak tukar propanal kepada propanoic acid. Ini mengambil satu langkah je.
Maksudnya kita tambahkan dia dengan KMnO4, strong oxidizing agent, dan kita boleh dapat terus. Ya, tapi macam daripada ethane ni, dia tak ada bila kita tambahkan dia dengan strong oxidizing agent, kita terus dapat carboxylic acid, tak ada. Sebab carboxylic acid hanya boleh ditukarkan daripada alkohol ataupun aldehyde sahaja. Jadi apa kita buat ialah kita kena tukarkan dulu ethene ni menjadi alkohol, iaitu menjadi etanol. Tukarkan dia. Macam mana nak tukar daripada ethene tukar jadi etanol? So how to change? Apa kita buat ialah macam mana nak tukarkan daripada alkene tukar jadi alkohol, ialah melalui penambahan water, acidic water lah, air dalam keadaan acidic kepada alkene yang menghasilkan alkohol. So daripada alkohol baru kita boleh tukarkan dia menjadi carboxylic acid dengan menambahkan strong oxidizing agent. So dapatlah kita punya carboxylic acid, dari kita boleh tukarkan dia daripada ethene. Boleh tak? Okey ke tak okey? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Anything nak tanya? Apa nak tanya ke? Saya nak share. Ada apa-apa nak tanya ke? Okey, tak ada ya? Okey, kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan number 6 lah. Tengok soalan number 6. Okay, untuk soalan number 6, ya, identify compound A to F. So apa kita buat sekarang? Kita nampak soalan A ni, kita tahu bahawa this is the aldehyde. Kita tambahkan dia dengan KMnO4, which is strong oxidizing agent, akan menukarkan aldehyde menjadi carboxylic acid. Yang lain ni bertukar tak? Yang lain ni maintain saja. Tapi pada bahagian carbonyl dalam aldehyde saja yang akan ditukarkan menjadi carboxylic acid. So apa produk yang kita akan dapat? So kita akan hasilkan Allahu Akbar. Okey. Jadi apa kita akan dapat ialah A tu nanti akan menghasilkan bahagian ni sama je. Ni sama je. So kita akan dapat CH3, CH, Cl. Okey, CH2. Pada bahagian ini saja yang berubahlah, akan bertukar menjadi carboxylic acid. Dia bertukar. Ya. Okey, untuk B, kita tahu bahawa bila kita tindak balaskan alkohol dengan strong oxidizing agent menghasilkan carboxylic acid lah. Ya. So kalau kita tengok carboxylic acid yang terhasil itu adalah propanoic acid. Jadi propanoic acid ni pada bahagian ini ada COH. Maksudnya pada bahagian ini asalnya ada CH. Pada bahagian inilah yang akan ada dalam B ni, pada bahagian inilah ada CH2OH lah. Ya. Jadi apa jawapan untuk B? Kita ada CH3, CH2, CH3, CH2. Pada C yang ini ada OH. Sebab pada bahagian itulah yang akan aktif bertindak balas, dioksidakan oleh, oxidized by the strong oxidizing agent menjadi carboxylic acid. Contoh ya. Boleh apa-apa nak tanya ke? Saya record tadi ya. Nanti saya berikan pada kamu lah. Ya. Alright. Next, kita ada tindak balas di antara propanoic acid dengan NaOH. So ini akan menghasilkan salt and also water lah. Ya. So apa produk yang kita akan dapat untuk C? So C akan menghasilkan CH3, CH2, CO, O, Na. Na ni come from the NaOH lah and produce juga H2O. Ya, water molecule lah. Okay, boleh tak? Okay ke tak okay? Ada apa-apa nak tanya?
Ya. Okay. Okey. So sekarang kalau kita tengok seterusnya tu tindak balas di antara alcohol and the carboxylic acid. Ni alcohol and the carboxylic acid lah. So kita tahu bahawa tindak balas alcohol and carboxylic acid ini akan menghasilkan ester. Ya. So kita boleh buang H, buang OH lah. Mana-mana lah, sama ada buang OH kat sini atau sini. So apa terjadi ialah kita akan dapat, okey kita tuliskan dahulu CH3 CH2, ni, yang ni kan. Okey, C double. Okey, so kita ada C. Apa dia tulis tadi tu? Okey, tulis kat sini, tak nak S tu kot. CH3, CH2, C, double bond O lah. Yang ni lah, C double bond O tu. Nanti dia akan sambung terus ke sini. Sambungkan C double bond O tu sambungkan dengan O CH3. Ini ester yang kita dapat lah. This is ester yang kita akan hasilkan melalui tindak balas metanol and propanoic acid. Ya, boleh ha? Apa nak tanya ke? So ini kita dah belajar dia dalam alkohol sebenarnya. So ini produk yang kita akan dapat lah. This is D lah sebenarnya. D. Okey, seterusnya kita ada tindak balas E. Tindak balas E ni nak cuba nampak apa yang berlaku perubahan. Sini berlaku perubahan lah. Jadi CH2OH jadi COOH. Maksudnya E ni kita tambahkan E kepada primary alcohol menghasilkan carboxylic acid. Maksudnya ni adalah strong oxidizing agent lah. Strong oxidizing agent ada banyak. So kamu pilih lah yang mana satu kamu suka. Sodium dichromate. Ataupun potassium dichromate, caminophore, formic acid dan lain-lain lah. So saya tak payah tengok kat situ ya. So boleh masukkan dengan strong oxidizing agent untuk menukarkan primary alcohol menjadi carboxylic acid. Okay, next. Next kita ada carbonyl. Carbonyl jadi kita nak balaskan dengan strong oxidizing agent jadi carboxylic acid. Nampak sangat carbonyl ni adalah aldehyde lah. So kita dapat 2-bromobutanoic acid. So kita dapat ini. So kita ada carbon 1, carbon 2, ada bromine. Kan? Okay. So kalau kita tengok mestilah carbonyl tu duduk kat mana? Asalnya dia ada kat sini lah. Jadi yang lain tu kita follow saja untuk berikan jawapan lah. So kita ada apakah F? F adalah CH3, CH2. Okay, C yang ketiga ni ada Br. CH, Br. Okay, kat sini carbon yang ni ada C double bond OH. Itulah. Boleh ya? Okay, ada apa-apa nak tanya ke? Anything? Tanya? Tak ada ya? Okay, enggak tak ada. Kita teruskan. Okay. Alright, seterusnya. Kita tengok. Yang ni, carboxylic acid nak balaskan dengan magnesium lah. Reaktkan dengan magnesium. So, H ni kita buang. O yang ni akan jadi O minus lah. So, apakah G? G kita akan dapat macam ni. Ini. Okay. CH2. C ini C double bond O lah. C double bond O. O minus. So letakkan 2. Letakkan 2 kurungan Mg. Sebab apa? Sebab apa letak 2? Sebab Mg tu dia 2 plus. Ini adalah organic acid yang ada 1 minus lah. 1 negative charge sahaja. Okay. Next. Okay, kita ada tindak balaskan dengan sodium. Dapat yang ni. Dapat garam. Tiba-tiba dapat garam. So maksudnya H ni adalah sejenis carboxylic acid yang gantikan balik. Ni. Adalah 1, 2,
3, 4. 4 carbon lah. So kita ada CH3, CH2, CH2, C double bond O, OH. Nanti nak balaskan dengan Na, dapat ini. Dan juga sebenarnya dapat air jugalah. Sebenarnya dapat produce H2O. Ya, side product. Sorry, bukan H2O. Okay, hydrogen gas. Dapat H2 gas. Boleh ya? Kita nak tanya apa-apa ke? Tak ada Okay, kalau tak ada kita teruskan dengan soalan objektif. Okay. Untuk soalan objektif, mari kita tengok. Which of the following compound is a carboxylic acid? Carboxylic acid mesti dia ada carboxyl group lah. Carboxyl group dia ada C double bond O, OH. B lah yang ni. Ya. Ini bukan, ini bukan juga. Kenapa ini bukan? Sebab C double bond O, ni kan. O ni bonded kepada CH3. Dia bukan carboxyl lah. Itu adalah carboalkoxy ester lah. Ya. Okay. What is the IUPAC name for this compound? Okay, parent dia adalah ini. This is the parent lah. Parent dia we call it as benzoic acid. Benzoic acid. Okay. Ni carbon 1. Ni carbon 2, carbon 3, 4, 5. Okay. Pada carbon 2 ada chloro. Ya. Pada carbon 5 ada amino. NH2 ni dia punya substituent ni nama dia sebagai amino. Ini adalah ammonia, amin. Tapi kita tak belajar lah kan, amin. Ya? Kita belajar sampai carboxylic acid je. So, functional group dia adalah amino. Dia adalah amin. Okay. Dia dinamakan sebagai amino lah, NH2. Ya? Kalau NO2, ini nitro. Kan? So, kalau NH2, substituent ini nama dia. Okay. Nama dia amino lah. Ya, NH2, nama substituent ini ialah amino. Ya. Alright. So amino mula dengan A. So kena tulis dia dulu. So ini kita ada 5 amino, 2 chloro, 2 chloro, benzoic acid. The name is C. Okay, ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Okay, tak ada. Okay, kalau tak ada, kita teruskan. Saya nak. Okay. Okay, how many isomers are there for carboxylic acid with molecular formula C5? C5H10. Okay, so kita mula lukis lah. Berapa isomer kita dah dapat. Okay. CO. Ini satu. Ya. Lepas tu carboxylic acid dia tak boleh letak kat tengah. Dia tak boleh ubah dia punya ni kat tengah. So memang kita kena pendekkan rangka karbon ni lah. Ya. Kena pendekkan rangka karbon ni. Ya. So macam mana kita nak pendekkan dia? Kita letak, kita masih maintain COH tu kat hujung. Satu karbon, dua karbon, tiga karbon. Kan? Letak C kat sini. Lepas tu ni letak pada karbon 1, karbon 2. Ni karbon 1, karbon 2. Letak karbon 3 lah Pak. Ni punya structure. Ya, okey. Lepas tu lagi. Dan kita boleh lukis lagi. Letak 3 karbon pula. Letak sini 1. Letak sini 1 lah. So ada 1, 2, 3, 4 lah. Ada 4 isomer untuk carboxylic acid yang mempunyai isomer yang berbeza lah dengan menggunakan molekular formula C5H10. Ya. Okey. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey. Carboxylic acid are isomeric with
Dia ester lah. Sebab apa dia ester? Sebab dia ada functional group. Ester ni mempunyai functional group C double bond O, O, R. Contohnya kalau kita ada C3H H6O2 kan. Ester ada macam ni. Ester punya molecular formula dia C3H, ini contoh lah. Contoh ester lah katalah kita nak buat kan. C3H6O2. Okey, contohnya ester dapat macam ni. Ni ester. Yang ni carboxylic acid CH3, CH2, C double bond O, OH. Ester dia punya functional group dia C double bond O, OH. Ni carboxy kan. Yang ni functional group dia adalah carboxy. Itulah ya. Ni contoh lah, ni satu contoh ya. Yang lain-lain ada lagi lah ya. Okey. Jadi ester dia menggunakan 2 O ya. Dia ada karbon, dia ada hidrogen ya, dan guna 2 O lah ya. So number 4 tu carboxylic acid dia isomeric dengan ester. Contoh dia ini kita ada, ini satu ester, ini adalah satu carboxylic acid. Okey, boleh Okey, next mari kita tengok. Okey. Which of the following is least, paling tak larut dalam air lah ya. Butane dioic acid, ni 4 karbon. Ni pun 4 karbon. Ni 4 karbon juga. Okey, yang ni ada 6 karbon lah. Yang ni ada 6 karbon. Ni lah paling tak larut sekali ya. Okey, kalau hydrochloric acid ni dia larut tak? Ini biasanya mineral acid dia sangat larut. HCl ni dia bukan organic acid dah. Ni bukan organic. This is not an organic acid, bukan. Jadi dia memang sangat larut lah. Mineral acid ni dia memang sangat larut lah ya. Contohnya H2SO4 kan. HCl, ini mineral acid. Mineral acid memang sangat larut dalam air lah ya. Macam tu. Okay, the answer is benzoic acid ya. Okay, next. Mari kita tengok soalan seterusnya. Okay. Untuk soalan seterusnya, which of the following alcohol can be oxidized to methyl propanoic acid? Dia punya rangka karbon tu dia mesti sepadan tau. Ya. Okay. So mari kita lukiskan 2 methyl propanoic acid. 2 methyl propanoic acid. Macam ni lah. Ni. Jadi kalau kita tengok pada bahagian inilah yang asalnya ada alkohol tersebut lah ya. Pada karbon ini ada CH2OH. Jadi apakah compound yang boleh kita oxidizekan? Ini rangka karbon ini dia mesti samalah ya, CH3. Dia ini tak berubah tau. Yang berubah hanya pada bahagian CH2OH ini. Apabila kita tidak balaskan dia dengan strong oxidizing agent lah. So apakah compound ini nama dia? Nama dia adalah ini parent. Parent dia adalah 1-propanol. Ya, pada karbon kedua ada metil. So 2 metil, 1-propanol. Propane, 1-propane, 1-ol lah ya. Itu nama lain selain daripada kita boleh letak 1-propanol. Okay, which of the following does not dissolve in cold water but dissolve in NaOH? Yang mana satu dia dalam air dia tak dissolve tapi dia boleh dissolve. Ini bukan erti kata dissolve macam mana tau. Maksudnya dia ini dia sebenarnya more tu tindak balas lah. Dia more kepada tindak balas. Okay, mari kita tengok satu persatu. Yang ini larut tak dalam air. Ini langsung tak ada OH ke COOH ke. Yang ni memang tak akan larut dekat dalam apa pun tak bertindak, tak ada ya. Kalau dengan air memang langsung dia tak akan larut lah ya. Tapi dengan NaOH dia ada tak tindak balas? Ini tak ada tindak balas dengan NaOH. Yang ni tak ada tindak balas juga dengan NaOH ya. Dengan air pun dia tak boleh larut. Yang ini hidrokarbon. Dia memang tak ada OH, tak ada apa. Memang dia tak akan larut dalam air dan
dia juga tak ada tindak balas dengan air lah. Ni pun sama, ni pun samalah ya. Tapi kalau kita tengok ni metanoic acid ni, okey, apabila kita campurkan dia dengan air, dia memang tak larut, dia akan dapat 2 layer macam tu. 2 layer. Ni kita ada air, ini kita ada metanoic acid ni, benzoic acid ni ya. Tetapi apabila kita campurkan dia dengan apabila kita mixkan dia dengan NaOH, okey, tambahkan dengan NaOH, apa berlaku ialah dia akan menghasilkan garam. Menghasilkan C double bond O Na. So garam ini sebenarnya dia dissolve ya, dia dissolve dalam air. Dia akan dissolve dalam garam kan, garam kan larut dalam air kan, garam, dia dapat garam. So apabila dia menghasilkan garam, dia baru akan larut dalam air lah. So sebenarnya kita tengok lebih kepada tengok tindak balas lah sebenarnya dalam kes ini. So benzoic acid ni ada tindak balas dengan NaOH menghasilkan garam. Garam ni memang kita tahu bahawa dia larut dalam air lah ya. Dia larut dalam air. So the answer is D ya. Yang ini langsung tak ada tindak balas dengan air, tak ada tindak balas dengan air, ni pun tak ada tindak balas dengan air. Masuk dalam air sendiri pun dia memang tak larut. Itulah ya. Yang ini walaupun dengan air dia tak larut, tapi apabila kita masukkan dalam NaOH, dia akan menghasilkan garam. Garam ini dia biasanya larut dalam air lah ya. Okay. That is number 7. Now tengok pula soalan seterusnya. Okay, which of the following reagent can be used to change ethanol to ethanoic acid? Yang ni nak tukarkan ethanol, primary alcohol kepada carboxylic acid, mestilah kita gunakan strong oxidizing agent. Yang mana satu strong oxidizing agent? 3 je lah ya. Ni bukan oxidizing agent, ni pun bukan oxidizing agent ya. That is number 8 lah ya. Okay, last one. Which of the following would produce an acid? Acid carboxylic acid lah. Ni produce carboxylic acid. Ya. Oxidation of primary alcohol. Yes, betul. Oxidation of an aldehyde. Ya, betul. Hydrolysis of nitrile. Tapi ini tak ada dalam syllabus kita ya. Nitrile tu compound dia macam ni. Contohnya katalah kita ada CH3, CH2, CN. Okay, katalah kita ada compound ni. Ya, ni kita ada nitrile lah. Ini compound ni we call it as nitrile. Nitrile ni kalau ada dia dalam organic compound, apabila kita tambahkan dia kepada air, pada bahagian nitrile ini dia akan menghasilkan carboxylic acid. Dia akan hasilkan COOH. Tapi this is not in our syllabus lah. Sebenarnya boleh juga hydrolysis of nitrile compound menghasilkan carboxylic acid. Oxidation of primary alcohol also produce carboxylic acid. Oxidation of an aldehyde juga menghasilkan carboxylic acid. The answer is 1, 2 and 3 lah ya. So tapi 1 tu kita tak belajar lah, kita tak masuk it's not in our syllabus. SES belajar ya. So tengok. Dah habislah soalan. Okey, habis soalan. Habis soalan objektif. Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Anything? Soalan nak tanya saya? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada.